Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Nur Hisham daripada SMK Kampar. Pada hari ini, kita akan melihat satu tajuk baru iaitu topik 8.1 Pembentukan Dasar Ekonomi Baru, DEB. Baik, kita lihat hari ini apa yang kita akan belajar iaitu kita akan lihat apa sukatan pelajarannya. Okey, sukatan pelajarannya untuk hari ini adalah menjelaskan pembentukan dasar ekonomi baru. Okey, kita lihat pengenalan. Selepas pembentukan Malaysia pada 16 September 1993, pembangunan ekonomi negara diteruskan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Kita sedia maklum, negara kita selepas merdeka dari segi aspek ekonomi dan sosial serta politik masih lagi dipengaruhi besar oleh kesan daripada penjajahan British. Kita dapat lihat ekonomi kita masih lagi bergantung pada dua komuniti utama iaitu Timur dan Getah. Hal ini menimbulkan timbulkan jurang antara dalam ekonomi dan antara masyarakat. Dan kita boleh lihat ekonomi masih lagi berasaskan perkauman. Perkara ini kemuncak kepada permasalahan ini menyebabkan berlakunya rusahan kaus pada 13 Mei tahun 1969. Lantaran itu, satu dasar telah dikenalkan dan dikenali sebagai dasar ekonomi baru ataupun dalam ringkasnya DEB. Okey, baik. Kita lihat pembentukan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru dilaksanakan dalam 20 tahun iaitu bermula pada tahun 1970 hingga tahun 1990 sebagai satu rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan keseimbangan sosio-ekonomi yang wujud antara kaum, wilayah dan antara kawasan dalam wilayah yang sama. DEB ini adalah cetusan idea daripada Tun Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak Husin. Bagi
Bagi membentuk dan merangka DEB, satu Majlis Pembangunan Ekonomi Negara telah ditubuhkan pada Januari 1970. Tujuan perubahan majlis ini adalah sebagai satu badan untuk mengadakan garis panduan kerjasama antara kaum dan integrasi nasional. Beberapa pakar ekonomi daripada dalam dan luar negara telah duduk semeja untuk merancang dan merangka DEB. Antaranya adalah Dr. Rais Saniman, Dr. Jas Vanland dan Dr. Jack R. Parkinson. Matlamat DEB adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Dan dalam mencapai matlamat ini, mereka telah merangka dua strategi, iaitu membasmi kemiskinan rakyat tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi yang ada pada zaman penjajah. Dalam membentuk dasar ekonomi baru, beberapa isu sosial ekonomi telah dikenal pasti. Pertama adalah jurang sosial ekonomi antara Bumiputera dan bukan Bumiputera. Ya, ini merupakan satu perkara yang sangat besar yang perlu ditangani dalam DEB. Kerana kita sedia maklum, pada zaman sebelum kemerdekaan, pada zaman British, ekonomi berasaskan pengauman di mana kaum Melayu terlibat dengan aktiviti pertanian, manakala orang Cina terlibat dengan kegiatan ekonomi pelemungan dan perniagaan, manakala orang India berada di ladang sektor peladangan getah. Kemudian yang kedua adalah jurang sosioekonomi antara pantai timur dan pantai barat. Perkara ini sangat ketara di mana di semenanjung Malaysia sendiri, kita boleh lihat perbezaan sosioekonomi ini, di mana sebelah barat yang kaya dengan hasil bumi lebih maju berbanding di negeri-negeri di pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kemudian yang ketiga, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dan bandar. Perkara ini sangat ketara. Okey, dan kita boleh lihat benda ini juga berkaitan dengan isu yang pertama tadi. Okey. Dan selain daripada itu, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dan bandar jelas dari segi kita boleh lihat dari segi kemudahan awam dan sebagainya masih jauh berbeza, di mana di desa kebanyakan kemudahan awam tidak lagi dapat disediakan, dan kalau ada pun dalam keadaan yang bentuk yang asas berbanding di bandar yang serba lengkap. Yang keempat, isunya adalah jurang sosioekonomi antara negeri. Kita boleh lihat ada beberapa negeri di Malaysia ni masih lagi ketinggalan dari segi sosioekonomi. Yang ini juga saling berkaitan dengan isu yang kedua tadi, isu antara pantai timur dan pantai barat. Jadi, keempat-empat isu ini menjadi fokus utama pada pelaksanaan pembentukan DEB. Penutup, secara keseluruhannya, DEB ini jelas digunakan untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Ia juga dapat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di negara ini. Seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Abdul Razak dalam ucapannya, rancangan ini ialah satu panduan berasaskan dasar ekonomi baru kerajaan. Ia mengandungi dua matlamat, iaitu untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat Malaysia dengan tujuan mengurangkan dan lama kelamaan menghapuskan sama sekali pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Jadi, sampai di sini saja. Sekian. Terima kasih.